Salam Baitullah ini dibawakan khas oleh Bank Rakyat, bank pilihan Anda, dan Rakyat Travel. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada ila yaumiddin, amma ba'd. Saudara para penonton yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas segala kurniaannya kepada kita tanpa ada sesuatu yang diberikan kepada kita tanpa kekurangan. Pastinya ada kelebihan. Namun yang pastinya sejauh mana kita melihat kelebihan itu untuk mengukur nilai hamba pada Allah Subhanahu wa taala. Dan malam ini saudara yang dirahmati Allah sekalian, pastinya adalah malam-malam terakhir untuk kita bersiaran, dan kami berasa begitu berbangga dan begitu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas peluang yang diberikan oleh Bank Rakyat selaku penaja utama kita yang bersiaran selama 21 hari. Alhamdulillah, banyak yang dapat kita kongsikan, dan malam ini adalah malam terakhir. Kami bawakan untuk anda satu tajuk istimewa, iaitu Haji Mabrur. Dan dua orang tetamu yang kita undang untuk bersama-sama dengan anda semua insya-Allah, iaitu yang berbahagia Jeneral Bersara Tan Sri Datuk Sri Abdul Aziz Haji Zainal, Pengerusi Bank Rakyat. Assalamualaikum Tan Sri. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Dan juga yang bahagia Ustaz Dr. Zahruddin Abdul Rahman, Presiden Mursyid dan juga Pensyarah Kanan Universiti Islam Antarabangsa. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Dan malam ini juga saya bersama dengan rakan saya, Ustaz Ashraf. Apa khabar Ustaz Nabil? Baik, abang baik. Alhamdulillah Ustaz Nabil. Kita malam ni diserikan lagi dengan ibu-ibu yang comel-comel. Kita datangkan khas daripada Pergerakan Muslimah Madrasah Tarbiyah Islamiah, Departemen Putra Ria Bangsa. Mana yang pakai baju warna-warna? Oh, yang kuning ni. Okey. Kemudian kumpulan Marhaban An-Nur Kampung Limau Pantai Dalam, dan daripada Kompleks Kediaman Kaki Tangan Awam Brickfield Kuala Lumpur. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Senyum kan? Jangan tak senyum. Semua sedia tisu tu nak lap macam nak berpisah dengan kita. Dan pastinya kita ada terakan kita, Zaira, teman kita sentiasa. Zaira, apa khabar? Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah. Terima kasih Zaira. Jadi malam ini cukup padat dan cukup orang kata nak lepaskan peluang tu amat sayang lah. Tetapi apapun, setiap pertemuan itu akan berakhir dengan perpisahan. Tetapi malam ini tajuk istimewa iaitu Haji yang Mabrur. Kita akan kupas penutup untuk perjalanan kembara rohani sebagai seorang jemaah. Ustaz Ashraf. Namun pada tanggal 28 September pada hari ini, kita mendapat khabar yang agak mendukacitakan, iaitu pihak tabung haji telah mengesahkan seorang jemaah Malaysia telah meninggal dunia, iaitu almarhum Zulkifli Samad. Allah yarham Zulkifli Samad, salah seorang jemaah haji yang terlibat dalam tragedi rempuhan jemaah haji di Mina. Jadi dengan itu pihak Salam Baitullah akan membacakan sedekahkan bacaan Al-Fatihah kepada Allah yarham. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Semoga Allah Subhanahu wa taala menempatkan Allah yarham bersama dengan para salihin. Seterusnya diberikan kecekalan dan ketabahan kepada ahli keluarga. Dan pada malam ini seperti biasa kita tetap meneruskan agenda kita. Betul. Dengan topik kita Haji Mabrur. Haji Mabrur.
Kita ada 2 orang ahli panel. Tapi pada malam ni kita nak mulakan dulu dengan Tan Sri. Jadi Tan Sri, hampir beberapa malam Salam Baitullah bersiaran, memberikan liputan langsung daripada Tanah Suci Mekah. Dengan kupasan-kupasan menarik daripada tetamu-tetamu undangan. Jadi mungkin Tan Sri pada malam ini mengambil kesempatan untuk memberikan sedikit perkongsian terhadap Bank Rakyat dan juga Salam Baitullah dalam kerjasama yang sangat baik. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala washabihi ajmain. Para hadirin dan para hadirat sekalian, rasa sedih pula malam ini merupakan malam yang terakhir, iaitu episod yang ke-21. Walau bagaimanapun, saya telah pun mengikuti program ni sejak daripada episod yang pertama. Alhamdulillah. Sebagai penaja utama dalam program Salam Baitullah bagi tahun yang ke-6 secara berturut-turut ni, kami rasa sungguh banggalah kerana dapat bekerjasama dengan pasukan produksi RTM untuk melaksanakan program yang melahirkan unsur-unsur dan juga menghasilkan sebuah program berkaitan ibadah haji telah dapat dilaksanakan dengan jayanya. Kalau kita lihat daripada episod yang pertama, segala perkongsian berita secara langsung, lintas langsung daripada Madinah dan juga Mekah telah dapat memanfaatkan para penonton. Dan utamanya apabila ada insiden keruntuhan kren baru-baru ini, program Salam Baitullah menjadi rujukan utama pada pelanggan-pelanggan dan juga penonton di Malaysia untuk mengetahui secara langsung apa yang telah berlaku di sana. Dalam hal ini, program Salam Baitullah adalah sangat memberi manfaat yang begitu baik kepada semua penonton. Secara keseluruhannya, apa yang ingin saya sampaikan, saya ucapkan tinggi tahniah kepada kru-kru yang bertugas di Mekah dan juga di Madinah, dan juga kru-kru, para jemputan pensyarah, pada Ustaz Nabil, Ustaz Ashraf yang telah mengendalikan program dengan jayanya. Tak lupa juga Syari yang berada di sana. Alhamdulillah Tan Sri, apapun saya juga mewakili seluruh tim produksi Salam Baitullah ucapkan tahniah kepada Tan Sri dan juga kepada seluruh anggota Bank Rakyat yang sebenarnya memberikan kami peluang untuk bekerjasama dan kita berkongsi dengan seluruh rakyat Malaysia khususnya. Seperti mana kata Tan Sri tadi, itulah dia harapan. Kita bagaikan pelapur saja, memberikan jalan mudah kepada mereka untuk mengetahui. Dan mudah-mudahan walaupun kita berada di tanah air, kita harapkan mudah-mudahanlah nilai kita sama macam orang berhaji. InsyaAllah. Mudah-mudahan taklah sehebat mereka yang saya rasa dah tercapai. Amin ya Rabb. Tapi betul Ustaz Nabil, kita terlupa nak mengucapkan tahniah kepada pihak Bank Rakyat kerana 28 September hari ini merupakan ulang tahun Bank Rakyat yang ke-61. Masya-Allah. Allahu Akbar, usia yang sangat matang. Betul. Terima kasih. Kami pada hari ini telah menjadi dewasa dan telah didewasakan oleh pekerja-pekerja dan warga Bank Rakyat yang telah bertungkus lumus untuk menjadikan Bank Rakyat ni sebuah bank yang berlandaskan Islam. Alhamdulillah. Jadi kepada mereka saya ucapkan tahniah dan saya berharap mereka akan terus beriltizam untuk menentukan Bank Rakyat terus maju ke arah kegemilangan. InsyaAllah mudah-mudahan kita doakan semua insyaAllah. Jadi apapun itu harapan dan juga kata-kata daripada Tan Sri lah mewakili Bank Rakyat sebagai orang kata kerjasama. Hasil kita selama 21 malam. Alhamdulillah. Jadi beralih kepada doktor pula. Melihat dari sudut kepuasan yang Tan Sri sebut. Maksudnya kalau kita mengukur dari sudut prestasi kerjaya, kemungkinan kita akan rasa bila puas hati pelanggan, berarti kita pun puas. Begitu juga dengan ibadat haji. Mabrur adalah satu impian bagi seluruh jemaah. Tetapi di manakah tahap pengukuran untuk mendapat nilai mabrur? Kalau kata Tan Sri kata puas hati dah, kita dah sonok. Tapi kita selaku jemaah ataupun orang yang nak buat haji ni, di mana tahap ataupun pengukur yang kita rasa kita dah dapat mabrur? Silakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua, Tan Sri dan semua rakan-rakan. Jadi mabrur itu telah pun ditanya sendiri oleh para sahabat kepada Nabi SAW. Bertanya, apakah dia mabirul hajj? Apakah dia mabrurnya haji itu? Maka Nabi kata, it'amu ta'am wa ifsya'us salam. Dua benda. Yang pertama, orang yang nak dapat haji mabrur itu, dia mestilah banyak memberikan sedekah kepada orang yang memerlukan. Beri makan pada orang susah. Dan juga menyebarkan lafaz Assalamualaikum. Bukan hanya kalam, tetapi juga lidahnya itu membawa kalimat-kalimat yang baik.
tidak mencerca dan seumpamanya. Itulah menunjukkan mabrurnya. Dan juga yang kedua iaitulah sahabat Nabi yang handal dan bernama Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Pernah ditanya soalan yang sama, ma birul hajj? Maka Ibnu Umar menjawab, al-aq wa thaj. Al-aq wa thaj, iaitu disebut oleh para alim ulama, itu maksud dia banyakkan bertalbiyah, banyakkan berzikir sewaktu haji dan selepas haji, dan juga al-thaj maksud dia menyembelih. Menyembelih. Jadi itu adalah yang diberitahu oleh Nabi dan juga oleh para sahabatnya. Dan juga ada satu lagi yang para alim ulama ambil daripada ayat Al-Quran, yang mana Allah SWT sendiri telah pun menyebutkan, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib walakinnal birra, tidaklah kebaikan itu, kemabruran itu adalah kamu hanya menghadapkan wajahmu ke kanan, ke kiri, ke timur, ke barat, ya. Maknanya dari sudut form, physical, tapi ada intinya. Kita ada masa lagi kan untuk sebut intinya. Jadi intinya Allah SWT sebut dalam Quran ada beberapa. Yang pertama, man amana billahi wal yaumil akhir, iaitulah beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, kepada malaikat, kepada kitab, kepada nabi. Jadi kalau kita akan sambung lagi mungkin depan ni. Ada itu bahagian pertama. Maksud bir. Disebut oleh Allah. Lepas ni kita akan sambung balik, ya. Saya Islam tak sama tu. Kan dah seri, ya. Sebab sodok dia membicarakan tentang ilmu. Tapi kita pun ada perkongsian lain. Kita nak berehat seketika, kita bersama dengan Zaira pula. Silakan. Baik, terima kasih Ustaz Nabil. Sebelum kita memasuki ke fasa perbincangan yang seterusnya, Ustaz, saya akan umumkan dahulu nama-nama pemenang bagi kuis soalan harian Salam Baitullah bertarikh 27 September 2015. Jadi antara pemenang-pemenangnya, pemenang yang pertama Muhammad Roslan bin Razak, pemenang yang kedua Muhammad Nazrul Anwar bin Muhammad Nur, dan pemenang yang ketiga Khairul Azri bin Syahidan. Jadi tahniah diucapkan kepada para pemenang. Dan insya-Allah para pemenang akan membawa pulang hadiah berupa voucher percutian bernilai RM200. Dan juga saya ingin ingatkan kepada para penonton di rumah, pemenang bagi kuis soalan harian Salam Baitullah pada malam ini akan diumumkan menerusi siaran ulangan Salam Baitullah esok pada pukul 2 petang insya-Allah. Dan seterusnya kita akan saksikan pula sebuah bingkisan berkenaan dengan reaksi daripada para jemaah kita berkenaan dengan program Salam Baitullah. Jadi kita saksikan dan kembali selepas ini. Sentiasa ada perkara yang dia memberikan teguran, yang dia memberikan info kepada kita yang mana hari itu saya belum pergi lagi kan. Melalui infogram ni saya tengok keadaan saya kata kat Mekah begitu gini kan, jadi kita dapat bersedia. Mereka yang belum hadir nampak seronok supaya dia akan ada tergerak hatinya untuk datang ke Madinah dan ke Mekah. Itu yang amat bagus lah bagi saya, memang seronok. Memang patut diteruskan program itu. Semoga RTN dapat teruskan. Sebab kalau orang yang belum pergi ni dulu boleh buat pengalaman, boleh kita macam mana kita di sini. Bila kita dah pergi ni kata orang, kita tahulah sikit selok-selok dia macam mananya. Untuk lebih mendalami, mengenali dan memahami rukun Islam kelima ni yang patut diketahui oleh semua umat Islam lah. Ke sini bukan hanya kosong tapi dengan ilmu. Memetik ibrah, membentuk sasiah. Alhamdulillah, bertemu kembali dalam Salam Baitullah bersama penaja utama kita Bank Rakyat dan juga Rakyat Travel. Jadi Tan Sri dan juga Datuk, Doktor. Panggil Datuk pula ke Doktor. Baik, amin. Amin. Baik Tan Sri. Nak tanya tapi rasa macam soalan ni macam cepu cemas ke cepu mas ya? Ya. Sebab tadi Tan Sri dah beritahu tentang sesuatu pandangan yang positif tentang program Salam Baitullah. Jadi Tan Sri kalau boleh cerita sikitlah, nak tanya direct tu lah. Agak-agak lah kan. Agak-agak ni pada tahun-tahun hadapan ni nak teruskan lagi tak? Kerjasama dengan Salam Baitullah. InsyaAllah apa yang telah saya dipahamkan bahawa program ni mendapat sambutan yang begitu menggalakkan. Saya juga dibagi tahu tadi mengikut carta Facebook lebih daripada 1 juta peminat telah pun menggunakan Facebook mereka untuk program ini. Bukan satu petanda yang amat menggalakkan dan menggembirakan Bank Rakyat lah. Jadi saya panjang umur insya-Allah pada tahun depan
kita akan teruskan menaja untuk musim yang ke-7 pula. Amin, amin. Tapi kali ini, kalaulah boleh dipertimbangkan oleh RTM, supaya kita adakan variety sikit dalam kita punya rancangan itu, di mana kita mungkin ingin menyelitkan program tentang perbangan Islam. Jadi dengan cara begitu, dapat juga kita beri ilmu kepada peminat-peminat dan juga mereka yang mengikuti program yang akan datang ini, mengetahui apakah selok-belok tentang perbankan Islam yang sebenarnya. Jadi kalau itu boleh diterima pakailah. Di samping itu juga konsep pengisian Salam Baitullah amat bersesuaian dengan imej Bank Rakyat sebagai institusi perbankan Islam yang terkemuka di negara ini. Di samping juga untuk memberi pulangan balik kepada pelanggan-pelanggan dan juga bakal-bakal jemaah haji yang menggunakan perkhidmatan bank Bank Rakyat di Malaysia. Jadi apa yang saya harapkan selepas program ini lebih ramai lagi lah mereka-mereka yang melanggan dan menjadi kita punya pelanggan di Bank Rakyat nanti. InsyaAllah tahun depan kita akan teruskan, panjang umur. Saya masih berada di sana, akan diteruskan. InsyaAllah, insyaAllah Tan Sri. Kita doakan mudah-mudahan. Ini sebenarnya bila kita sebagai pengguna pun, dia selalu tanya, kalau kita bagi apa kita dapat? Ya, kan? betul. Jadi bila Tan Sri sebut begitu, sebenarnya membuka peluang kepada kita untuk kita lebih lagi melihat kebaikan yang sepatutnya kita simpan untuk dapat pulangan yang lebih baik. Betul. Jadi insyaAllah Tan Sri, peluang itu mungkin akan dipikirkan. Tahun ni kalau 21 episod, tahun depan mungkin tambah lagi 1 episod. Saya juga akan tambah lagi. Mudah-mudahan insyaAllah. Penajaannya. Betul insyaAllah. Baik, saya nak bawa soalan yang hampir sama pada doktor. Sebab tadi bila Tan Sri sebut satu kebaikan ataupun kita nak bagi galakan kepada orang. Sebenarnya dalam ibadah haji terutamanya, dalam satu hadis yang mengatakan bahawa memang tidak ada lagi ganjaran yang paling hebat, paling baik bagi orang yang mendapat haji mabrur, melainkan jannah, melainkan syurga. Siapa lagi yang nak dapat apa lagi hari? Masya-Allah tabarakallah. Jadi doktor, kita lihat dari satu sudut, kemungkinannya macam doktor sebut tadi, ada beberapa ayat yang doktor kata nak sambung, kita sambung juga. Cuma soalan saya, bagaimana kita nak dapat jannah dari erti kata kita nak istiqamah segala apa yang kita buat dalam praktikal kita di Mekah. Ya, bismillah, alhamdulillah. Jadi kita dah sebut tadi bahawa erti haji mabrur yang ditanya pada Nabi Ibn Abbas merangkumi al-ajj wa thaj, iaitulah banyak berzikir dan berkorban. Banyak berzikir hubungan manusia dengan Allah, korban hubungan manusia dengan manusia juga. Jadi ayat yang Allah SWT sebut maksud bir itu adalah yang pertama, satu bahagian Allah cerita pasal iman, pasal hati. Jadi orang yang haji mabrur yang laisa lahul jaza illal jannah, disebut oleh Nabi, tidak ada balasan kepada mereka kecuali syurga. Orang begini dia kena buktikan bahawa iman daripada Allah, pada nabi-nabi, pada kitab, pada hari kiamat adalah sangat bagus. Kemudian bahagian yang kedua Allah SWT sebut pula, iaitulah dari sudut harta. Wa atal mala ala hubbihi dhawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil wa fi wasailin wa fi riqab, iaitulah dia memberikan duit dia kepada zakat dan juga kepada yang memerlukan, daripada orang fakir miskin, kepada orang dalam perjalanan. Itu bahagian kedua. Maknanya orang ni hati dia dengan harta ni tidak attach begitu kuat. Dia tidak jadi hamba kepada harta, tapi harta menjadi servant kepada dia. Yang ketiga, bahagian yang Allah SWT sebut, iaitulah orang ini, iaitulah wa iqamis salah. Orang mendirikan salat, maknanya dia beramal. Iman dia bagus, maknanya kemudian dia punya harta tu tidak masuk ke dalam hati, kemudian dia dirikan solat dan tunaikan zakat, dan terakhir kemudian yang keempat, iaitulah dia menunaikan janji. Maknanya dia hubungan dengan manusia sangat bagus. Dan yang terakhir, iaitulah wasabirina fil ba'sa'i wad-dharra, dia sabar di atas kesusahan dan juga di dalam keadaan dia ditimpa ujian, sama ada kesenangan atau kesusahan. Jadi semua tu kalau mampu diteruskan selepas haji, laisa lahul jazaa illal jannah. Allahu akbar. Itu keadaan dia. Itu keadaan yang perlu kita pertimbang. Kalau boleh kita orang kata catatlah kan, benda-benda tadi kalau dapat berjaya, insya-Allah lah, syurga lah impian kita. Baik, rakan-rakan dalam hati Allah sekalian, kita nak bersama dengan ziarah pula. Silakan. Baik, terima kasih Ustaz Nabil. Seperti biasa, kita akan berlintas langsung bersama dengan rakan setugas saya, iaitu Syahril dari Tanah Suci Makkah Al-Mukarramah. Dan mungkin ada sesuatu yang ingin dikongsikan oleh beliau pada malam ini, sempena malam yang terakhir kita bersiaran dalam program Salam Baitullah ini. Baik Syahril, nampaknya sudah pun bersedia dengan laporannya. Silakan Syahril.
Baik, terima kasih. Zaira di Kuala Lumpur. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Alhamdulillah, hari ini merupakan hari terakhir kita akan bersiaran dari Tanah Suci, dan esok dah tak ada Salamatullah, mungkin tahun depan insya-Allah sama-sama kita doakan Salamatullah kembali. Dan inilah dia gambaran yang saya nak bawakan dari Tanah Suci. Boleh lampai kat kamera sikit? Ini dia wajah-wajah haji kita yang dah selesai menunaikan rukun Islam kelima. Alhamdulillah, inilah dia wajah-wajahnya, nampak ceria, nampak sihat semuanya. Sebabnya saya dah jumpa mereka awal-awal tadi. Kita ada 3 cenderamata dari Bank Rakyat yang kita nak bagi kepada mereka, tapi kita tak nak bagi macam tu je. Kita nak tanya mereka sebab kalau kat Malaysia anak-anak boleh tengok program Salam Baitullah, dekat sini pun ada skrin yang dibuka, mereka juga boleh tengok program Salam Baitullah kat sini. Okey, dah sedia dengan soalan dengan jawapan Okey, soalan pertama saya. Nak tanya apa Semalam dah ada 3 soalan. Hari ini, siapakah penaja utama program Salam Baitullah? Haji ni tunggu jawab Okey Haji, tahniah Haji. Okey, lepas ni Haji jangan jawab dah, cukup dah. Orang lain pula. Okey. Berapa episod program Salam Baitullah? 28. 28 betul Betul. Ustaz betul 28 Okey, betul 28. Okey. Yang ni saya nak untuk jemaah wanita je. Ini je Yang lelaki jangan jawab. Okey, ada satu lagi. Nak tanya apa lagi Okey, program Salam Baitullah ni musim ke berapa? Adik memang selalu tengok Salam Baitullah Mak selalu tengok kat Malaysia, kat sini pun kadang-kadang. Kat sini pun tengok juga. Alhamdulillah. Okey. Cukuplah Haji, dah tak cukup boleh bagi dia Alhamdulillah. Okey. Baik, kita nak tanya ni Haji depan sikit Haji. Haji bagi tahu nama dengan negeri. Saya Ramli bin Awang dari Production Negeri Sembilan. Orang Negeri Sembilan. Dah selesai semua dah. Bila balik Malaysia? Besok pagi subuh. Kita akan wida dan 8.30 kita akan berangkat ke Jeddah. Saya dah ber-KT2. KT2. Alhamdulillah. Selamat je dah. Selamat kembali. Amin. Baik, Haji boleh ke depan sikit Haji? Sikit. Haji, kenapa Haji sebut nama dengan negeri dulu? Ibrahim bin Maisub dari Melaka. Dari Melaka. Haji rasa kenapa program Salam Baitullah ni perlu kita teruskan tiap-tiap tahun? Memandangkan begitu ramai hasrat orang Islam yang bermusatin di Malaysia. Jadi sekurang-kurang kita mengetahui apakah peranan dan tanggungjawab Lembaga Urusan dan Tabung Haji untuk menyampaikan mesej kepada rakyat supaya mereka memahami. Terima kasih Haji semua. InsyaAllah saya doakan semua selamat pulang ke tanah air. Okey, sekali lagi kamera kita boleh tunjukkan wajah-wajah mereka. Inilah dia wajah jemaah haji kita. Alhamdulillah semua. Alhamdulillah. Jadi ini sikit. Okey. Baik, alang-alang kamera dah tunjuk ni, sebenarnya saya nak bersama dengan sahabat saya Yunus. Hari tu kami mencari kaki tangan Bank Rakyat. Alhamdulillah hari ni jumpalah di sini. Jadi Yunus nak bersama dengan saya, nak pass mikrofon kepada Yunus. Yunus silakan. Ya, terima kasih Syarif. Kami kongsi mic sebab saja nak tunjukkan betapa ukuahnya kami Kru Salamatullah di Kota Suci Mekah Al-Mukarramah ni. Jadi untuk makluman, kami sekarang ni bersama dengan salah seorang kaki tangan Bank Rakyat, iaitu Zazfaliza Sarwani bersama suami yang juga bekas kaki tangan Bank Rakyat. Yang Puan Zazfaliza ini adalah kaki tangan di Bank Rakyat di mana? Di Cawangan Machang. Dan kalau semua nak tahu, yang Bank Rakyat ni sebenarnya memang rapat dengan jemaah haji Malaysia. Jadi saya rasa mungkin Hajah sendiri memang setuju dengan kenyataan saya itu. Jadi mungkin Hajah boleh kongsikan macam mana rapatnya Bank Rakyat ni dengan jemaah haji Malaysia. Okey, selain daripada boleh membuka akaun di Bank Rakyat, akaun tabung haji, para jemaah juga boleh mendaftar haji di Bank Rakyat, sama ada melalui kaunter ataupun mesin ATM pun boleh. Tapi kena pastikan minimal 1,300 dalam akaun. Jadi deposit biasa pun untuk ke akaun tabung haji pun boleh dibuat di Bank Rakyat kan? Boleh, deposit biasa pun boleh, nak daftar haji pun boleh, semua boleh insya-Allah. Dengar tu. Jadi pada ahli keluarga yang berada di tanah air, yang mungkin ibu bapa yang berada di tanah air, kalau nak pesan beli barang ke apa ke, masih sempat lagi untuk depositkan duit yang ada tu ke akaun Bank Rakyat, dan melaluinya boleh salurkan ke akaun tabung haji ahli keluarga masing-masing yang kini berada di tanah air. Jadi yang kini berada di Kota Suci Mekah Al-Mukarramah ini. Alhamdulillah, kami pun nak ucapkan terima kasih Bank Rakyat kerana terus menaja kami untuk musim ke-6 Salam Baitullah ni. Dan untuk makluman semua, inilah lintas langsung terakhir kami dari Kota Suci Mekah Al-Mukarramah ni untuk program Salam Baitullah musim ke-6. Sekian saja laporan daripada saya, Muhammad Ismail Nur, bersama rakan saya Syarif Sarapuddin dari Kota Suci Mekah Al-Mukarramah ini. Kita kembali bersama Zaira di Angkasa Puri. Silakan.
Baik, terima kasih Yunus dan juga Syahril langsung dari Tanah Suci Makkah Al-Mukarramah. Jadi begitulah dia suasana keceriaan yang di kalangan para jemaah kita di Tanah Suci Makkah ketika ini. Dan seterusnya saya akan bacakan pula komen daripada rakan-rakan di Facebook. Dan pada malam ini komen yang bertuah daripada Salmi Mingan. Katanya, Assalamualaikum, salam Baitullah akan melabuhkan tirainya pada malam ini untuk musim yang ke-1436 Hijriah. So jangan lupa tonton episod akhir ini. Terima kasih kepada semua kru penerbitan Salam Baitullah kerana berjaya membawakan program terkini dari Tanah Suci. Soal jawab tentang haji yang saya rasa cukup sempurna untuk semua penonton di tanah air. Jumpa lagi di tahun hadapan insya-Allah. Salam Baitullah terbaik katanya. Itu dia, alhamdulillah, dan terima kasih atas komen yang diberi. Seterusnya kita akan saksikan pula cara-cara penyertaan untuk kuis soalan terkumpul dan kembali selepas ini. Untuk menyertai kuis terkumpul Salam Baitullah, anda perlu kumpulkan kesemua 10 kata laluan yang diberikan pada bila-bila masa sewaktu siaran program Salam Baitullah. Setelah lengkap kesemua 10 kata laluan, hantar jawapan melalui inbox Facebook Bank Rakyat, bank pilihan anda, beserta slogan "Saya suka menonton program Salam Baitullah" kerana tidak lebih 15 patah perkataan. Sertakan juga nama, nombor kad pengenalan, alamat dan nombor telefon. Penghantar 10 kata laluan yang tepat dengan slogan yang paling kreatif akan dipilih sebagai pemenang. Pelbagai hadiah lumayan menanti anda. Selamat mencuba. Salam Baitullah memetik Imrah membentuk syakhsiyah. Pada malam terakhir kita bersama malam ini bersama dengan dua orang panel yang telah pun bersama dengan kita, yang bagi Tan Sri dan juga yang bagi Dr. Zaharuddin. Alhamdulillah, Tan Sri. Tengok tadi klip video tu. Kebetulan jumpa pula dengan salah seorang kaki tangan. Dia tolong promote lagi. Tak payah saya terangkan lebar. Masya-Allah. Tapi daripada itulah dia. Mekah sendiri. Masya-Allah. Ya. Itulah bukti bahawa Bank Rakyat ni disukai dan menjadi pilihan ramai. Bank pilihan anda dan bank pilihan saya. InsyaAllah. Jadi Tan Sri, beruntungnya apabila kita menawarkan banyak peluang. Dan hari ini beruntungnya juga adalah sambutan ataupun ulang tahun ke-61 Bank Rakyat. Selaku pengurusi Bank Rakyat, Tan Sri, mungkin ramai yang ternanti-nanti apa ucapan lah ataupun harapan Tan Sri kepada semua yang telah menggunakan perkhidmatan Bank Rakyat itu sendiri. Silakan Tan Sri. Terima kasih Ustaz. Sempurna Bank Rakyat menyambut hari ulang tahunnya ke-61 ini. Saya bagi pihak ahli jatuhan kuasa pengarah dan semua warga dan juga rakyat lah mengucapkan setinggi tahniah kepada semua warga Bank Rakyat, iaitu seramai 407,000 orang ke semua seluruh negara. Apabila saya berada di kaca televisyen pada malam ini, mengambil kesempatan ini mengucapkan setinggi tahniah kepada tuan-tuan dan puan-puan yang telah menyumbang tenaga dan juga idea-idea untuk menentukan Bank Rakyat ni terus berkembang maju sehinggalah pada hari ini kita berasa besar hati. Kita sendiri mempunyai bangunan yang begitu segah, begitu gah di jalan rakyat sana. Dan ini merupakan kejayaan semua. Dan kita telah menjadi dewasa dan insya-Allah saya rasa dengan usaha iltizam dan produk-produk baru yang akan diperkenalkan di dalam perbankan Islam Bank Rakyat ini, insya-Allah kita akan mendapat lebihan lebihan pelanggan dan secara tak langsung pekerja-pekerja juga mendapat manfaat daripadanya, sama ada dari segi dividen dan juga dari segi bonus seperti mana yang telah kita berikan pada tahun-tahun yang lepas. Untuk suku tahun kedua ini kita telah pun mendapat keuntungan sebelum zakat dan juga profit sebelum tax sebanyak 1.1 bilion. Tidak ada perubahan dengan tahun lepas. Jadi bermakna momentum pencapaian yang kita tu masih dapat diteruskan. Saya ucapkan setinggi-tinggi tahniah dan kepada pelanggan juga saya ucapkan setinggi terima kasih dan saya harap tambah lagi lah ahli-ahli bank rakyat ni untuk menjadikan lebih daripada 1 juta rakyat Malaysia menjadi pelanggan Bank Rakyat, iaitu bank pilihan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dan kami di Bank Rakyat akan menjadikan pelanggan-pelanggan kami juga pelanggan pilihan kami khas untuk tahun ini dan juga di tahun-tahun yang akan datang. InsyaAllah kita akan teruskan lagi lah
Ini program Salam Baitullah ni untuk tahun hadapan. Amin amin ya rabbal alamin. Sama-sama kita doakan kejayaan untuk Bank Rakyat. Jadi sebelum kita nak teruskan, saya nampak ada tuan kita ni dah ready nak tanya soalan. Silakan tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Saya Muhammad Zaini bin Ismail daripada Kompleks Kaki Tangan Awam, Bradfield. Ada satu soalan nak dikemukakan kepada yang berbahagia doktor. Boleh kongsikan tips untuk kami dan semua jemaah yang pulang dari Tanah Haram boleh istiqamah dengan amalan yang dilakukan semasa berada di sana? Baik, terima kasih. Madani kita, Ustaz. Istiqamah, Ustaz. Bismillah, alhamdulillah. Yang pertama sekali, sebagaimana yang Allah SWT sebut tadi, diperlukan kepada ilmu. Tanpa kehendak kepada ilmu dan pencarian ilmu, maka istiqamah tidak akan datang. Yang kedua, amal. Tadi zikir kena diteruskan. Apabila zikir diteruskan, kita akan protect diri kita. Ada tembok di antara kita dengan syaitan yang sentiasa nak mengalahkan kita dan membawa kita kepada jalan yang bukan jalan oleh Allah SWT. Yang ketiga, amal. Sebagaimana Nabi pernah berikan kepada orang yang pergi haji, ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'a al-hasanah tamhuha wa khaliqin nasi bi khuluqin hasan. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada dan ikutilah perbuatan dosa-dosa yang pernah kita lakukan dengan memperbanyakkan pahala. Maksudnya kalau terjatuh dalam dosa satu, kita balas dengan 10 pahala bagi padan muka syaitan. Orang kata kan. Supaya amalan itu akan tutup dosa-dosa itu, dia akan padam, dia akan iris dan menjadikan kita sebagai seorang yang berakhlak mulia. Yang keempat, di zaman-zaman internet, Facebook ini dan juga Instagram dan juga macam-macam ini, kita kena jaga kalam dan lisan. Sebagaimana saya beritahu tadi bahawa ada di antara hadis Nabi yang menyebut bahawa apakah itu mabrurnya haji, iaitulah it'amut ta'am, berikan makan pada fakir miskin, wa ifsya'is salam, dan dalam satu riwayat lagi wa tayyibil kalam, dan cantikkan percakapan. Jadi jangan cepat nak memaki hamun, jangan nak cepat buat fitnah, jangan nak cepat mengutuk dan seumpamanya. Jaga benda itu bukan hanya di alam media masa tapi juga di alam realiti bersama kaki tangan kita dan seumpamanya. Yang kelima iaitu memperbaiki harta. Ini disebut oleh para ulama sebagaimana Ibn Abbas sebut dalam tafsir Al-Qurtubi, la yuqbalu minhu hajjan wala silatan wala sadaqah. Kalau orang terlibat dengan riba, dia punya harta haji dia tak diterima, dia punya guna duit dia untuk bagi sambung silaturahim tak diterima, dia punya sedekah tak diterima. Sebab itu para ulama kata haji mabrur, antara syarat dia pastikan pergi dengan harta yang halal, tak ada riba. Sebab itulah kita kena sokong Bank Rakyat, Islamic Bank. Wajib ambil apa-apa, rumah ke, Islamic credit card ke, kereta ke, dengan Islamic Bank seperti Bank Rakyat. Barulah pergi haji itu tidak tercarik dengan ketidakmabruran. Kalau ada terlibat dengan riba, bawa pula harta fixed deposit contohnya daripada duit untung riba, bawa pergi haji, maka haji mabrur itu istiqamah itu tidak akan datang. Itulah antaranya. Jadi konklusinya mungkin balik dapat haji mabrur. Itu orang dululah. Ayah sebut. Ada ulama salafus salih sebut. Dia kata apa nama tu, kalau kamu pergi haji dengan bi aslin suht, idza hajjta bi aslin suht, kalau kamu pergi haji dengan duit yang kotor, iaitulah yang dapat haji adalah unta, bukan kamu. Allah. Itu orang zaman dululah. Zaman sekarang dapat haji adalah kapal terbang lah. Rabbi. Untungnya kita bila kita daripada awal persiapan kita dah bersihkan dengan segala kebaikan, pergi pun dengan kebaikan, balik pun kebaikan, insya-Allah. Baik. Rakan-rakan yang dirahmati Allah sekalian, hasil perbincangan dengan Tan Sri dengan Doktor, itulah perkongsian untuk dapat haji mabrur. Tapi kita belum selesai di sini. Kita rehat seketika bersama dengan Zaira pula, silakan. Baik, terima kasih Ustaz Nabil. Sekali lagi diingatkan kepada para penonton di rumah bahawa pemenang bagi kuis soalan harian Salam Baitullah pada malam ini akan diumumkan menerusi siaran ulangan Salam Baitullah esok pada pukul 2 petang, insya-Allah. Dan seterusnya kita akan saksikan pula soalan kuis harian untuk malam ini dan cara-cara penyertaannya, dan kembali selepas ini. Salam Baitullah. Berikut adalah soalan hari ini. Penyertaan sehingga 11.59 minit malam ini dan pemenang akan diumumkan pada hari berikutnya semasa siaran langsung Salam Baitullah. Anda mungkin pemenang bertuah kami. Selamat mencuba. Sertai kuis harian Salam Baitullah. Anda perlu mendaftar menerusi SMS
Type salam, jarak, al, jarak, nama, jarak, nombor kad pengenalan, jarak, alamat dan hantar ke 66300. Untuk menghantar jawapan, type salam, jarak, pilihan jawapan dan hantar ke 66300. Penonton yang menghantar SMS terpantas dengan jawapan yang tepat akan terpilih sebagai pemenang. Hijrah pasti tercatat dalam lipatan sejarah umat Islam seluruh dunia. Pelbagai kisah caparan perjalanan Duyufur Rahman, kembara rohani di bumi barakah Mekah dan Madinah. 13 Ogos lalu, pasukan media Tanah Suci tiba di Madinah. 10 hari berada di Madinah, pelbagai sesi penggambaran dan pengisian telah kami rakamkan buat tatapan penonton Salam Baitullah, termasuklah menjejaki sirah Nabi di sekitar Madinah Al-Munawwarah. Cabaran kami pada tahun inilah bahawa kelainan dari segi sudut penggambaran dan perkembangan semasa syutingan dibuat. Kami sudah cuba buat yang terbaik demi memenuhi kendak penonton Salam Baitullah dari semua peringkat. 22 Ogos, kami mula bergerak ke Mekah Al-Mukarramah. Di kota suci inilah pelbagai kisah dari setiap sudut kami paparkan kepada penonton. Dari cerita yang dikongsi jemaah mengenai penginapan, kemudahan sehinggalah meneliti sejarah di bumi Mekah, semuanya kami singkap demi memberi gambaran kepada umat Islam di Malaysia. Saya telah membuat sedaya upaya saya untuk memastikan penonton dapat merasai pengalaman sebenar jemaah haji pada musim ini. Diharap penonton berpuas hati dengan visual dan laporan yang kami sajikan dari Tanah Suci. Pada hari Jumaat, tanggal 11 September, selepas waktu asar, hujan turun begitu lebat dari kebiasaan sehingga ia direkodkan sebagai hujan paling lebat di Mekah selepas sedekad lalu. Jemaah haji seluruh dunia dikejutkan dengan tragedi tren tumbang di Masjidil Haram. Kejadian tersebut telah mengorbankan 7 jemaah haji Malaysia. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Jamil Khair Baharom tiba bagi membantu mempercepatkan proses pengecaman identiti jenazah. Alhamdulillah, segala urusan jenazah dapat diselesaikan segera dan 7 jenazah jemaah Malaysia disemadikan di tanah perkuburan syara'i. Pengalaman bertugas di meja jenayah RTM sejak 8 tahun lalu memang betul-betul membantu saya dalam melakukan tugasan di Mekah Al-Mukarramah ini, terutama bila membabitkan 2 tragedi yang berlaku di sini. Memang memberi impak emosi yang amat mendalam kepada saya apabila berhadapan dengan situasi seperti suami kehilangan isteri, isteri kehilangan suami. Begitu juga apabila ada anak yang kehilangan bapa. Semoga roh mereka dicuri rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Perjalanan haji bagi musim ini tiba ke kemuncaknya tatkala seluruh jemaah digerakkan dari Mekah ke Arafah bagi ibadah wukuf. Berkat usaha dan doa, saya dapat membawakan kepada anda khutbah Arafah secara langsung dari bumi Arafah. Semoga sedikit usaha kami ini dapat dimanfaatkan oleh seluruh rakyat Malaysia. Semoga jemaah haji pada tahun ini mendapat haji yang mabrur. Selepas wukuf, jemaah bergerak ke Musdalifah bagi bermabit seketika dan mengutip anak batu sebelum bergerak ke Mina. Di Mina, jemaah haji sekali lagi dikejutkan dengan satu lagi tragedi. Kali ini melibatkan rempuhan yang berlaku melibatkan laluan jemaah dari negara lain menuju ke kompleks Jamarat. Tragedi tersebut turut mengorbankan seorang jemaah Malaysia. Tahun ini pastinya tahun yang paling mencabar secara peribadi buat diri saya dalam tugasan yang diberikan. Tahun ini kita buat liputan mengenai perjalanan operasi haji, tapi dalam masa yang sama berlaku beberapa tragedi yang pastinya menuntut kami untuk bekerja lebih keras membawakan yang terbaik kepada para penonton di tanah air. Jadi kami sudah cuba buat yang terbaik, diharapkan apa yang kami bawakan menerusi Salam Baitullah mendapat manfaat semua, insya-Allah. Pengalaman bertugas di Tanah Suci bagi musim haji kali ini pasti tidak akan dilupakan. Kepada semua ahli waris keluarga jemaah yang terkorban,
salam takziah dari kami. Dan kepada semua jemaah haji Malaysia, datangmu sebagai duyufur rahman, semoga kembalimu bersama kemabruran. Untuf bina. Bertemu kembali dalam Salam Baitullah bersama penaja utama kita Bank Rakyat dan juga Rakyat Travel. Kita masih lagi dalam suasana yang agak menyedihkan untuk haji kali ini dengan kejadian demi kejadian. Ujian demi ujian bermula daripada tumbangnya kren, kemudian dengan rumpuhan haji di Mina. Jadi kita mendoakan semoga seluruh ahli keluarga diberikan kekuatan serta kita mendoakan jemaah-jemaah haji yang terkorban itu ditempatkan bersama para salihin insya-Allah. Jadi Ustaz, kita dalam topik haji mabrur. Haji mabrur ni orang selalu sebut tentang ada tanda-tanda. Allahumul busyra fi dunya wal akhirah. Sebagai ulama kata gambaran yang kabar gembira di dunia ini wajah yang berseri. Ada pula yang kata haji mabrur ni dia balik di istiqamah teruskan amalan di Masjidil Haram, balik rumah sama macam dekat Masjidil Haram. Jadi kita nak tahu apakah ciri-ciri gambaran seorang itu dapat haji mabrur dan apakah ciri-ciri dia pulang tak dapat haji mabrur, dapat haji mardud, haji yang ditolak. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Yang pertama sekali ciri kalau dia dapat haji yang mabrur itu sudah tentulah perubahan dari sudut amal ibadahnya yang fardu. Ya, sebagaimana Allah SWT sebut dalam hadis qudsi, "Ma taqarraba ilayya al-mutaqarribun bimithli ma aftaratu alayya." Iaitulah tidak ada seorang hamba yang boleh hampir kepada aku, Allah kata, sebagaimana kalau dia beramal dalam melaksanakan amalan fardu dia. Maka orang yang balik haji mabrur ini, amalan fardu dia akan lihat berbeza. Maknanya kalau dia solat subuh tu, dia akan lebih nak cari solat subuh di masjid. Ada di Sohor. Dia akan rasa sebab dia rasa rugi. Sebab dia dah sentiasa pergi ke Masjidil Haram, rasa 100,000 kali ganda. Tapi sekarang ni kalau balik solat dekat rumah je, Allah, 1 kali ganda je. Sekali je. So paling tidak 27 kali ganda. Dia memang hati dia rasa macam tak boleh. Tak boleh nak pergi itu. Jadi itu adalah yang pertama dia sudut solatnya. Yang kedua, zikir ni akan lama sikit. Lepas solat tu dia panjang sikit. Kalau dulu dia mungkin sebelum haji tu lepas habis Assalamualaikum 3 minit, ya Allah, doa aku sebagaimana semalam, amin ya rabbal alamin, copy paste itu sebagaimana semalam. Malas sikitlah. Tapi kali ni dia tak seperti itulah. Dia akan tambah lagi sebab dia rasa dia dah terbayang duk Kaabah depan mata tu. Itu dia yang kedua. Yang kedua. Yang ketiga, dia akan rasa, maknanya kalaulah dalam ada pengisian yang kita harapkan, dia akan lebih cepat rasa sensitif dan rasa nak bertaubat. Kalau ada tersalah, kalau mungkin dia orang yang agak cabul sikit mulut dengan isteri, dengan anak kadang-kadang, bila balik umrah, bila balik haji yang mabrur, maka dia akan cepat rasa tersilap, dia akan cepat minta maaf kat isteri dia, minta maaf kat anak dia akan memperbetulkan. Dan hubungan dia dengan masyarakat, kalau dia bos, dia akan lebih bersifat maknanya lembut, dan tidak campak orang tu punya ni, maki hamun orang. Ini semua akan dapat dilihat, sebab dia semua datang daripada hati. Daripada hati dia keluar. Jadi orang Islam ni, walaupun ada pepatah kata don't judge a book by its cover. Tapi dalam Islam, yes, you can judge a book by its cover. Boleh. Sebab apa? Sebab dia datang daripada dalam, dia keluar. Dia keluar. Jadi yang fizikal, yang muka bercahaya itu wallahualam, itu mungkin sebagai orang dapat, sebagai orang tak dapat kejelasan lah. Yang mardud ni pula yang sebaliknya lah. Maknanya kalau dia balik tu, dia akan cakap, yang pertama dia akan kata pada staf dia ke, sekarang ni tangan panggil encik lah, Tuan Haji. Saya ada jumpa kadang-kadang ada orang kita tak panggil dia Haji, dia marah. Kita kata, alah Haji ni Allah dengan Allah, kita tak panggil lah Tuan Umrah. Dia kata, Haji ni 20,000 ni habis, takkan tak panggil. Dia ingatkan dia beli pula haji tu kan. So jadi dia orang macam inilah. Sebab itulah Allah SWT sebut, dan juga disebutkan oleh dalam hadis Nabi, la rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Orang yang pergi haji yang mabrur ni, mulut dia dijaga tak cabul, dan dia tidak fasik, tidak bau keburukan, dan dia juga tidak banyak berjidal. Maknanya dia kalau ada perdebatan yang tidak menguntungkan, tidak ada kebaikan, maka dia tinggalkan saja. Jadi itu adalah, kalau dia banyak berjidal, balik haji makin banyak berdebat, makin banyak ni, maka itu adalah antara tanda-tanda yang tidak baik. Nauzubillah min dzalik. Atas diri kita lah untuk mengukur antara baik dan buruk tu. Tapi yang penting jangan ukur orang. Betul. Ukur kita. Untuk jadi balik-balik kan untuk haji kita dok teropong je dia kan. Itu bukan kerja kita. Itu bukan kerja. Mudah-mudahan. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, penghujung pada Salam Baitullah bagi musim yang ke-6 ini atas kerjasama dengan Bank Rakyat. Jadi Tan Sri, ucapan untuk kita melabuhkan tirai ini dengan penuh harapan pada tahun akan datang insya-Allah. Sebelum saya sampai ke tahap itu,
saya juga baru saja dimaklumkan bahawa sempena dengan sambutan ulang tahun Bank Rakyat ke-61, kami berasa besar hati kerana telah berjaya merangkul anugerah Global Islamic Finance Award. Alhamdulillah. Untuk kategori Islamic Banker of the Year 216 dari Manama, Bahrain. Oh, tahniah. Ini merupakan insya-Allah. Alhamdulillah. Bank Rakyat sebagai bank berteraskan Islam yang terkemuka di negara ini. Jadi tidak lengkaplah kalau di peringkat penutup ni sebagai penaja kami tidak mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada produksi RTM yang telah berjaya mengendalikan program yang begitu berkualiti dan penuh dengan ilmu-ilmu yang boleh dikongsi oleh para pelanggan untuk memanfaatkan lagi ilmu-ilmu mereka sebelum mereka pergi menunaikan rukun Islam yang kelima ini. Jadi saya harap apa yang telah kami sampaikan itu ilmu-ilmu yang diperolehi dapat dipraktikkan dan menjadi panduan bagi kita semua. Dan akhir sekali, Bank Rakyat amatlah berbesar hati tentang program ini telah dapat dilaksanakan dengan jayanya dan dapat juga bersama sebagai satu keluarga yang besar dengan RTM di program Salam Baitullah. Semoga jalinan kerjasama ini akan dapat diteruskan pada tahun depan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hubungan ini tetap berkekalan, insya-Allah. Sebelum kita berakhir, kita serahkan dulu kepada Zaira, mungkin ada sesuatu yang ingin dikongsi. Baik, terima kasih Ustaz Ashraf. Nampaknya program kita pada malam ini hampir melabuhkan tirainya. Tapi insya-Allah apapun perpisahan pada malam ini akan menjadi titik pertemuan yang seterusnya pula, insya-Allah. Dan untuk penonton di rumah, bagi yang tak puas lagi menonton program kita pada malam ini, boleh menonton siaran ulangan Salam Baitullah pada pukul 2 petang esok. Dan di kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para penaja utama kita, tentunya daripada Bank Rakyat dan juga Rakyat Travel yang telah pun menaja program ini sejak tahun 2010. Dan juga terima kasih juga kepada pihak tabung haji dan juga penaja perabot kita itu Lauria Home Furnishing. Dengan itu salam ukhuwah dari saya Zaira Sri Zakaria. Kembali pada Ustaz, silakan Ustaz. Terima kasih Zaira, terima kasih kepada semua yang atas kerjasama dan juga keprihatinan untuk bersama-sama kita memastikan perjalanan Salam Baitullah ini mencapai kepada objektif yang kita gariskan dan yang pastinya kepuasan untuk kita bersama-sama menghayati perkongsian dan sebagainya. Baik rakan-rakan yang dirahmati Allah sekalian, Ustaz Ashraf sebagai penghujung ini kita juga mengucapkan terima kasih kepada Tan Sri, kepada doktor dan juga ucapan saya kepada rakan-rakan saya, mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana? Jadi bagi kita juga saya dan Ustaz Nabil meminta ampun lah, kita minta ampun lah. Alhamdulillah. Kok ada kesilapan dalam menguruskan tutur bicara kita. Tutur bicara mungkin ada kesilapan. Semoga Allah merahmati dan dapat kita teruskan pada tahun-tahun hadapan. Sebelum kita berakhir, pada malam ini kita mintalah kalau boleh Dr. Zahruddin Abdul Rahman untuk membacakan doa penutup untuk program Salam Baitullah pada tahun ini. Silakan Dr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma arina al haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al batila batila warzuqna ijtinabah. Allah ya Rahman, Allah ya Rahim. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kami kesyukuran dan menjadi orang yang sabar dan menjadi orang yang syukur dalam segala apa yang telah diberikan oleh-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah program ini diberkati oleh-Mu ya Allah dan setiap titik peluh yang telah digunakan untuk menyelesaikan seluruh program ini akan diberkati oleh-Mu ya Allah. Dan setiap harta yang telah digunakan untuk program ini akan diberkati oleh-Mu ya Allah. Dan berkatilah umur kami, masa kami, harta kami ya Allah. Dan jadikanlah kami orang yang bersyukur dan juga sabar di atas segala musibah. Dan jadikanlah kami dan juga seluruh ahli keluarga kami dan seluruh para penonton dan seluruh ahli-ahli dan penduduk Malaysia yang telah menunaikan haji mendapat haji yang mabrur dan tidak mendapat haji yang mardud. Ya Allah Tuhan kami, berikanlah kami kesabaran di atas segala musibah yang telah berlaku dan yang sedang berlaku dan yang akan berlaku, dan jadikanlah kami orang yang bersyukur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih semua dan terima kasih kepada semua penonton Salam Baitullah daripada Malaysia, daripada Brunei, Singapura, Thailand dan segala-galanya. Mudah-mudahan kita semua dirahmati dan bertemu pada tahun yang akan datang. Daripada kami kru Salam Baitullah, insya-Allah
dirahmati Allah Subhanahu wa taala selalu. Siru ala barakatillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Baitullah ini dibawakan khas oleh Bank Rakyat, bank pilihan Anda, dan Rakyat Travel.